اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Sekarang untuk Ustaz apa fikir ni macam ni ada mendung Allah Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur ke hadratillah Ta'ala. Dengan limpah dan pertolongannya kita dapat berada di dalam program ceramah sempena malam nisfu daripada Sya'ban. Jadi sebelum kita mulakan ceramah, sentuh sedikit berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban ni malam lah, malam, waktu malam. Nisfu tu separuh. Kalau ada maknanya kayu tu dua kaki, terkerak sekaki-sekaki, dia panggil nisfu. Tapi kalau kita kerak sekaki, panjang sebelah, pendek sebelah, dia panggil ba'du. Kalau sama panjang, dia panggil nisfu. Gula sekilo, tergerak setengah kilo, betul-betul separuh, dia panggil nisfu. Jadi nisfu separuh lah, malam 14 malam tu. Jadi esok jadi 15, dia panggil nisfu. Sya'ban bulan daripada 12 bulan Islam. Daguan ni tak panggil malam nisfu Syawal, aku tak panggil malam nisfu Ramadan, malam nisfu apa benda ni, Dzulqa'dah, malam nisfu Rabiul Awal. Jawabnya panggil, nak panggil tak ada masalah pun. Cuma terkenal malam nisfu Sya'ban pasal datang dalam hadis. Hadisnya bukan hadis sahih, hadisnya bukan hadis hasan, hadisnya hadis dhaif menurut pandangan ramai ulama. Tetapi bukan hadis maudhu', dan ada sebahagiannya rekaan. Jadi hak rekaan kita tohok buang. Hak dhaif lebih baik daripada perkataan manusia, kerana dia hadis. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yajuzul amalu bil hadisi dhaifi fit targhibi wat tarhibi wal fadaili ma lam yakun mawdu'a. Harus beramal dengan hadis yang lemah untuk mencari kelebihan, untuk menakutkan daripada akhirat, untuk menggemarkan kepada beribadat, selama bukan hadis yang palsu. Jadi di antara hadis dhaif yang menceritakan tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban, iaitu Allah SWT membuka rahmatnya pada malam nisfu Sya'ban dan memberi keampunan yang banyak. Jadi kalau orang tanya apakah amalan yang baik untuk dikerjakan pada malam nisfu Sya'ban, ulama-ulama jawab, semua amalan baik berlaka-laka. Tak ada amalan baik yang tak baik, kerana yang tukang bayar Allah Ta'ala, bukan kerajaan Terengganu. Hak ni tu okey, hak ni boleh tu.
Ataupun gini. Jadi bila bertanya benda amalan kita nak buat hak mana molek, baca Quran ke, selawat ke, zikir ke, sedekah ke, istighfar ke, hak mana molek? Jawabnya orang yang tanya gitu dia tak apa faham. Sebab dia duk tanya tu benda hak molek belaka dah. Lain ditanya mana molek selawat ke pada malam tu main badminton. Baru kita jawab. Kena jawab soalan tu. Pasal selawat dengan badminton baru nampak mana molek. Atau ditanya mana molek malam tu baca Yasin ke baca surah apa? Nampak jelas lah baca Yasin. Tapi kalau ditanya selawat molek ke zikir molek? Molek belaka. Dalam hadis mari kelebihan baca Yasin. Hadis tu pula kelebihan berzikir. Hadis tu pula kelebihan selawat. Hadis ni pula kelebihan sedekah. Hadis ni pula kelebihan bersolat. Hadis ni pula kelebihan bertasbih. Hadis belaka tak? Bila hadis hak siapa cakap? MB ke Nabi? Nabi. Kalau hak MB tak apa kita nak tahu buang pun. Hak Nabi. Bila hak Nabi khabar molek, molek kan? Jadi ikut anda nak buat apa pun malam-malam ni. Ikut anda. Tak payah balok. Ada seorang nak baca Yasin, Allah lagi. Boleh pahala Yasin. Ada seorang tak mau baca Yasin, nak tahlil. Boleh pahala tahlil. Ada hadis belaka. Seorang tu pula nak buat ceramah. Boleh pahala ceramah. Menyampaikan perkara agama. Seorang tu pula nak buat sembahyang sunat saja. Boleh pahala sembahyang sunat. Jadi semua dapat kelebihan. Dah surah kita nak buat benda kamu malam ni. Macam sama-sama kita baca tafsir surah Yasin. Tak dia baca Yasin, nak baca Yasin, mana itu nak baca Yasin? Jawabnya dah nak baca Yasin, baca Yasin. Dah baca mana dah ceramah pula ni, tafsir pula, dah karang boleh. Ada tak yang kata malam ni 10 Syakban baca Yasin tu mesti lepas garik paisa tak boleh? Tak ada. Yang ulama kata boleh baca Yasin 3 kali sekali tu pada malam ni 10 Syakban, dia tak kata lepas garik. Masa-masa mana boleh belaka. Kerana makna malam min tulu'il fajar ila min ghurubi syamsi ila tulu'il fajar. Daripada tenggelam matahari garing sampai ke subuh. Itulah waktu malam. Jadi kalau kita pergi di sejid tu ada ceramah, kita nak baca Yasin, baca malam karang. Pukul 10 malam. Betul tak? Boleh tak? Ada masalah. Biar tak mau nak baca pagarik kau biar. Nak baca pagarik buat surah sendiri. Dah memang kau orang baca Yasin, kita baca Yasin. Kita giat surah ceramah, kita dengar ceramah, gitu saja. Malai tak? Ni macam kita ni. Kita pergi surah orang baca Yasin, masjid baca Yasin, lepas tu kita nak buat kacau, nak buat ceramah. Tak boleh majlis orang. Faham? Jadi tepat kita baca tafsir, penerangan apakah yang dimaksudkan cerita-cerita ataupun firman-firman Allah supaya kita faham, kerana kita baca Yasin. Jadi kita baca Yasin, korang kita tahu juga benda makna kita duduk baca Yasin tu. Baik, kita sambung ayat pada malam ini. Ayat yang ke yang ke-48. Betul tak? Ya. Jadi orang yang dia bawa surat Yasin ayat yang ke-48. Takut kita baca saja-saja tak tahu benda makna. Kata lama mana dah buat cik baca Yasin? 60 tahun dah. Dah benda makna tahu sekarang. Tak? Jadi kalau kita baca boleh tahu kok sikit-sikit. Baik. Kita baca ayat yang ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhsimun.
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. Sadaqallahul Azim. Ayat yang ke-48, firman Allah Ta'ala, wa yaqulun mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kata mufassirin, wa yaqulul musyrikun istijana lil ba'si istihza'an wa sukhriyatan bil mu'minin mata ya'til wa'du bil ba'si alladhi wa'adtumuna bi in kuntum shadiqin fima taqulun. Berkata orang-orang musyrikin kerana nak minta segerakan akan hari pembalasan, nak buat menganjing-anjing dengan orang beriman. Bila gak mari perjanjian janji tentang bakit yang kamu duduk kabar ada sokmo macam padang mahsyar, ada sokmo alang barzah gitu begini. Kalau kamu wahai orang yang beriman benar dengan apa hak kamu royak. Apabila dibaca ayat ini, Allah suruh kita ingatkan kepada golongan-golongan penentang agama Allah. Bila baca ayat kiamat, dia tanya bila kat kiamat? Tak angat ngajar. Ni dia cerita ni. Kerana umat hak jenis nganjing dengan ayat Quran ni daripada dulu lepas bila-bila ada sama. Dulu dipanggil musyrikin Mekah. Ni dipanggil musyrikin Melayu. Faham tak? Dulu Arab hidung macung, ni musyrikin hidung kepek. Dah bila dia nganjing kepada orang beriman? Dah duk baca ayat tentang hari kebangkitan dah, hari bakit pada mahsyar dah bila lambat lagi. Dia nganjing dulu. Ni gitu kok. Dak ingat ngajar-ngajar dosa-dosa dah. Munafak dosa. Ni sama ni, satu mazhab. Dia nganjing gitu. Orang Islam bukan Yahudi. Ni dulu boleh tahan sikit pasal musyrikin, sembah berhala. Ni sembah Allah. Ngaku Islam, nama Melayu. Beranak hari tu komak telinga kiri, bang telinga kanan. Patut cuar air cor lah mulut hari tu. Daya belah mulut lah. Bila kabar dosa ke, mana kat dosa, dia tunjuk kat kali berapa kilo, boleh nampak, boleh bola guni tau. Nganjing. Ni tok guru dia sipu nganjing musyrikin. Dia kata mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Bila kau yang mu duk kata hari bakit pada mahsyar, kalau mu orang yang benar, bila? Cakap apa aku nak dengar? Maka kita dengar ayat ini, kita patuh, kita doakan, tanda kita beriman dengan Allah. Sampai masa bakitlah kita padang mahsyar. Mati kita yakin. Bakit padang mahsyar terbagi dua manusia. Pasal mati musyahadah, bakit cerita daripada Nabi dan Rasul. Kita pernah tengok ada orang mati depan kita? Nah tak? Bila tengok kita yakin. Dah kita tengok lagi orang bakit pada mahsyar. Dah hak tu dah yakin. Jadi Allah pun depan sekali orang beriman,
yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan benda yang belum berlaku. Dan mari dua ni cerita, dia buat syarat. Cerita mesti daripada Quran dengan hadis. Kalau untuk Romo cerita tak dia bakar, barang tak berlaku lagi. Dia panggil kahin. Faham? Esok mu gini. Tu mengarut. Yang barang tak berlaku lagi dua saja, nas, iaitu Quran dengan hadis. Batu orang kaum ini, dia percaya dia akan mati. Kaum ini tak percaya Tuhan. Dia kata the God is dead. Tuhan mati dah. Tuhan ni mati dah. Agama ni morfing. Dadah yang melalaikan manusia. Nah, tengah-tengah kerja dadak berhenti mayang lohor lala daripada kerja. Tengah nega dadak tengah garik disurah pula. Malah sepu tutup tu. Faham tak? Jadi melalai. Itu kaum ini. Pasal apa dia tak percaya tentang hari kebangkitan? Pasal tak nampak kelih. Kaum ini percaya tak dia akan mati? Percaya pasal dia nampak kelih. Jadi kita apa saja hak mari dalam Quran, dalam hadis, kita percaya berlaku. Hak manusia kata, tengok dulu. Kalau mau pakat dengan Quran hadis, aku percaya. Tapi Quran hadis lain, dia betul. Tak boleh kita nak kata aku kena tengok dulu ayat Quran ni sesuai tak zaman dia ni. Ada kat cakap kita. Sebab tu ada kita dengar pemimpin dia kata hukum hudud tak sesuai dengan zaman kita. Kita jawab kepala otak hang. Mu duduk ni bumi siapa? Yang tak sesuai. Hudud ni hak siapa? Ada lah tak sesuai. Jadi dia pandang ada Tuhan dah pula. Macam bumi ni dia pakat beli ngetuk dia. Padahal tupang bumi Allah, air yang minum air Allah, hujan daripada langit, wa anzalna minas sama'i ma'a, dan kami turunkan daripada langit akan air. Allah wak turun. Wa anzalna, aku yang wak turun. Bukan pak saudaramu wak turun hujan. Bukan kerajaan wak turun hujan. Maka jangan sekali-kali menganjing dalam bab agama. Kata ni haram. Haram mo. Tak boleh cari makan kedara, haram belaka. Jawab pula. Tu Piramli bagus dia mandar. Dia kata kecil-kecil tak nak mampus, besar menyusah kau orang. Ada pula kalau ikut halal tak boleh cari makan. Sedangkan dunia ni banyak yang halal daripada yang haram. Air banyak hak halal, banyak hak haram. Banyak hak halal. Air hak haram, air arak je. Air halal banyak. Tokak Ali, teh tarik, long jet, Kacik Fatimah, betul tak? Revita, Red Bull, halal. Yang nama orang putih dah barang halal. Banyak hak halal. Dalam laut hak halal banyak ke hak haram? Banyak halal. Hak haram ikan hutan ada racun. Ular laut. Patu ikan lain halal. Ikan riu halal. Nampak? Ikan benda ikan kembung, ikan selayang, ikan selah kuning, ikan selah, celek, ikan uji rosik. Tak? Ikan sagar, terbalik makuk. Banyak halal. Cono, tuk muding, pari, tuka. Betul tak? Air pula macam ni. Air halal belaka. Air kuri, air selasih, air hitam, air JKK. Ada mari. Jadi natural losong dah lagi. Ada mari malam ni. Jadi banyak yang halal. Bapa pergi kata kalau haram tak boleh cari makan. Sedangkan hak halal bertambung-tambung. Inilah sebab sifat inat di dalam hati. Kita kena letak ini apa saja daripada Allah dan Rasul terima belaka walaupun kita dah amal. Kerana itulah yang benar.
Kemudian firman Allah Ta'ala, wa yaqulu ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhisimun. Artinya, dan tiadalah mereka itu menunggu ataupun diberi tempoh, melainkan sekali bunyi yang satu yang mengambil akan mereka itu, padahal mereka itu dalam keadaan dunia mereka itu. Artinya, tiadalah mereka itu menunggu lama untuk menemui azab Allah, melainkan hari kiamat itu dengan satu bunyi yang sangat kuat, bukan dua bunyi atau tiga bunyi. Nafkhatan wahidah, sekali tiup sengkakala, iaitulah yang ditiup oleh malaikat Israfil alaihi salam. Maka mati segala ahli bumi dengan terkejut. Bukan dengan jalan sakit, ada 3 bulan, 4 bulan lepas tiup dah. Sekali tiup, mampu kerah habis. Hujatan maknanya segera dengan mengejut. Yakhisimun ni maknanya yakhtasimuna fima bainahum fil bai' wasyara' wa nahwihima min umuri dunya wa hum mutasyagilun fi syu'unil hayah minal muamalah wa hadis wa ta'am wa syarab wa ghairi zalika. Artinya, mereka ini apabila ditiup sangkakala yang pertama, maka mati mengejut. Ada yang sedang jual beli, ada yang sedang makan, ada yang sedang minum, ada yang sedang berjalan, ada yang sedang berkenderaan, ada yang sedang berbuah-buah dan macam-macam hal keduniaan. Hujatan maknanya sekali tiup mati sekaligus. Disebut di dalam hadis, yang merasa kiamat besar ialah orang kafir sahaja dan orang munafikin. Orang beriman tidak merasa kiamat besar. Hari diruntuhkan langit di atas segala planet. Hak tu yang paling berat. Gunung-gunung tercabut berterbangan macam bulu yang ditiup angin. Hanya dirasakan oleh orang kafir dan orang munafik. Dan orang beriman, kiamat kecil belaka. Apa kiamat kecil? Mati yang belum kiamat besar. Kiamat ada 2. Kiamatul sughra wa kiamatul kubra. Kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat besar butuh langit, cabut gunung. Kiamat kecil mati hari-hari mati, panggil orang mandi tanang tu. Jadi orang beriman akan dimatikan oleh Allah sebelum diruntuhkan langit. Lepas dimatikan orang beriman, maka bersorak habis orang-orang kafir dan orang munafik. Itu perancangan Allah. Diracang belaka dah. Dunia ni rancangan Allah. Allah buat dunia ni, tak ada lagi orang. Hanya pada masa itu ada jin dengan binatang dinosaur. Allah buat tu Adam. Bumi ada dah, buat tu Adam. Tu Adam tu mana? Buat mana? Kan di dalam syurga. Masa tu losong ada lagi? Ada dah, tapi orang tak panggil losong. Faham tak? Bumi sudah ada. Siapa duduk bumi? Jin yang jahat, suka menumpah darah. Dalil, apabila dikatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hei malaikat, aku akan buat manusia untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Malaikat bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Adakah ya Allah akan buat satu makhluk yang akan melakukan kerosakan dan menumpah darah, berbunuh-bunuhan? Nampak? Wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Dan sesungguhnya kami selalu bertasbih dan membersihkan kamu daripada segala yang tidak layak. Kata ulama tafsir, yang dimaksudkan oleh malaikat ialah, adakah kamu ya Allah akan buat pula
macam jin hok sekarang duduk di bumi melakukan kemungkaran dan berbunuh-bunuhan. Makna jin sudah ada di bumi. Dulu losong ni jin duduk. Faham tak? Dengan dinosaur. Dinosaur tu hok kita tengok tulang-tulang, hok orang jumpa. Gali di Peru jumpa tulang besar. Nak gali di Amerika Selatan, di Chile, di Colombia jumpa. Gali di Rusia jumpa. Dalam bumi. Nak jadi bila tulang menatang besar-besar, makna menatang tu ada tak dulu? Ada ke hak zaman dulu dia tulang saja tu awak jalan kemari-mari? Mana dulu ada isi lah, ada kulit lah, faham tak? Makna kita yakin barang tu ada. Sebab tu besar binatang dulu-dulu, sebab jin besar. Faham? Jin tak ada cek macam berani pendek, ada jin cek. Dia jin besar. Dah. Maka sesuai dengan binatang besar-besar. Betul tak? Tengok orang rajin jumpa jin. Dia rajin jumpa besar, dia kata. Duduk depan maknanya kebun riang tu kekeng gitu, lalu ke bawah kaki. Allah, besarnya jin. Ni tak ada jin cek-cek ni pada kepuk kepala kita. Tambah lagi jin. Jadi bila diturunkan kita ke dunia, Allah pun hapuskan akan binatang besar dan dihalau jin ke laut dan gunung ganang. Faham lagi? Cara mana Allah hapus? Macam-macam tafsiran atau kajian orang-orang kediam. Ada orang kata berlaku meteor jatuh ke bumi, mati dinosaur. Ada orang kata berlaku maknanya ribut besar. Ada orang kata gempa bumi besar, habis mati binatang besar. Kita balik kepada Al-Quran dan hadis. Allah matikan kerana Allah nak tukar dengan binatang yang sesuai dengan jenis manusia. Rimau dulu besar, besar trailer seekor rimau. Rimau ni besar orang saja. Faham tak? Kalau rimau dulu Tuhan tak tukar wak cek, bahan tanah kita nak hidup. Tak, main dinosaur je tinggi barundang 14 ekar sekor. Nak? Itulah bijaknya Allah Rabbil Alamin yang takbir alam. Nak? Maka habis dah usia dunia kayak gitu, Tuhan janji ikut perancangan Allah. Siapa masa zaman habis, zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh. Habis tu zaman Nabi Lut, zaman Nabi Ismail, siapa ke akhir zaman kita ni, semua dalam perancangan Allah. Masa zaman Nabi Muhammad SAW itu tak ada lagi wayar elektrik. Allah rancang dah kayak gini pada tahun kita ni ada komputer. Betul tak? Kita kena yakin belaka. Semua dalam perancangan Allah. Dia set belaka dah. Sekian hari bulan kayak gini terbit Imam Mahdi. Lepas ni kita duduk perang dengan Israel, padanya ganya dia. Betul tak? Kerana ada dalam hadis yang akan memimpin orang Islam akhir zaman Imam Mahdi. Masa itulah dikalahkan Israel laknatullah, sehingga lari masing-masing bersembunyi di belakang-belakang pokok. Semua pokok Nabi kata khabar, Yahudi nusuk belakang aku ni, mari bunuh, mari bunuh. Mereka pokok Gharqaq. Pokok Gharqaq ni lah yang tak berkata kali Yahudi nusuk, dan sekarang ditanam di seluruh Israel pokok Gharqaq. Dia yakin akhir zaman dia nak nusuk bawah pokok tu. Tak? Ni cerita Rasulullah. Nabi cerita hari ni 1400 tahun dulu. Tali basing ada lagi. Masa tu orang putih cawak kereta. Tak erti ke benda lagi. Nabi cerita dah peperangan akhir zaman. Dan ni mana kena perang tak dengan Israel ke kena tunggu Imam Mahdi? Teruskan perjuangan. Jangan tunggu Imam Mahdi. Faham? Cuma pada ketika Imam Mahdi, semua mujahidin bersatu di bawah satu bendera. Kita yakin. Dah kita nak kaji ni Imam Mahdi terbit ke mana? Terbit ke Lausan Takzim ke Lausan Haji Su? Tak payah bodoh. Yakin sudah dengan pimpinan Imam Mahdi. Sekarang kita ikut Quran hadis, duduk di bawah payung ulama, ikut tok guru, ikut orang alim. Terbit di mana saja Imam Mahdi, kita bersama Imam Mahdi. Betul tak? Allah set pula Imam Mahdi ni berjaya membunuh segala Yahudi. Kemudian bangkit Dajjal laknatullah.
Imam Mahdi bukan lawang bagi Dajjal. Lawang bagi Dajjal siapa? Nabi Isa alaihi salam. Tak terima perancangan Allah. Turun Nabi Isa daripada langit membunuh Dajjal. Nak? Lepas tu kita nak kaji Dajjal ni bila akan terbit. Tak payah buang masa. Baik mu ngaji bab mandi mayat. Boleh tak mandi orang kampung ke gua ni? Nak kaji di mana gunung bersembunyi Dajjal ni? Tak payah. Baik mu belajar baca Quran. Boleh tak ngaji-ngaji mak mu mati bila-bila? Faham? Sekarang kita ikut Quran hadis. Kalau terbit Dajjal, kita doakan ikut Dajjal. Orang yang ikut Dajjal ialah sekarang ni orang yang lawang ulama'. Lawang akhirat, lawang Quran, lawang hadis. Nak? Tok guru dengan orang jahil, masuk pelah orang jahil. Tok guru jenis ngajar, jenis madrasah, jenis bertarekat, jenis berselawat, jenis baca kitab, jenis baca tafsir. Boleh nyegi sokong orang bapak jahiliah. Maka inilah kumpulan yang bila terbit Dajjal, dia akan jadi pengikut Dajjal. Betul tak? Tak usah susah Dajjal terbit mana pun. Sekarang ini kita ikut yang benar, maka Dajjal tidak boleh merosokkan kita. Siapa yang jaga agama Allah, Allah jaga dia dulu, kini dan selamanya. Kita nak lawan Dajjal, agak cetong kita. Dan ni kita ngecucu Dajjal lah dah. Tok guru dah suruh dah tubik lagi. Faham? Anak wek Dajjal ni. Mana anak wek Dajjal tu? Golongan yang mengajak kepada kemungkaran. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Menyuruh buat jahat dan melarang buat baik. Kalau menyanyi, berjoget sampai 4 pagi tak apa. Kalau ceramah agama tak boleh, kena minta permit. Betul tak? Kalau kilang arak abang meseng nak malam pak cerah tak apa meseng tubik amor botol masuk dalam lori. Dibotolkan arak di dalam negara. Ada di buat undang-undang kilang arak pukul 12 kena berhenti. Tak ada. Siang malam masuk pukul 7 balik pukul 7 pagi, masuk 7 petang balik 7 pagi, masuk 7 pagi balik 7 petang, 12 jam kerja. Kilang arak. Di mana kilang arak? Sweden kan. Perancis tak Amerika dia kau. Kuala Lumpur, Shah Alam. Betul tak? Dalam negara Islam. Benar kilang arak. Dah. Arak-arak ni hak Dajjal tu lah. Jadi terbit Dajjal, Syekh ni bersama Dajjal. Faham? Disko ada kena tutup pukul 12. Tak ada. Tengok Syekh disko tahu. Tak ada. Ramai jawab dok ni macam tahu je. Ada maknanya orang Jabal ke apa, orang pergi 1000 disko. Dalik jaket 12 1 minit. Berhenti. 12 1 minit. Kawan tu baru nak tunjuk langit. Ada dalik 12 1 minit bah. Faham? Ada. Tak ada. Tapi kalau ceramah pukul 12, naik atas lalu. Okey. Pukul 12. Sorry pukul 12. Ni oleh 12 sebelah suku bahan dah lagi mikrofon. Tutup api tu. Tutup api. Tu Dajjal tu. Tu anak cucu Dajjal. Faham? Ajak mari sejik tambah gi. Ajak gi pak mai, pak lara gi. Inilah pengikut Dajjal. Faham? Dia akan ikut Dajjal bila Dajjal terbit lagi. Pasal ni anak murid Dajjal, cak ayang kita lawak, kita kalah dah. Dah kalau boh mari sendiri kat gigi. Tangan kanan neraka, tangan kiri syurga. Faham tak? Memang berat nanang. Surah dok lagi dekat rumah ni. Makan puluk tu. Johor Baru, Temunatu. Mana makcik tu? Makan lawak Temunatu Johor. Nak mampu lele gagah Temunatu. Orang ngajar belah rumah lagi sakit lutut. Ada macam mana?
Kalau hijau no pocok ke mamang gi bulang. Nah, hijau minyak. Orang minyak. Nah, oh kelak hijau minyak. Oh, mandi minyak ah. Orang minyak. Boleh berapa juta? 2000 lebih bawah haji bawah. Oh, pakai maybe. Tapi surah kat kampung tak boleh pergi orang minyak. Tak apa-apa. Kena sumpahan orang minyak. Ketel berulang turun pagi balik petang. Surah bira rumah 3 orang je mari dengar. Tu ustaz pun tengok Allah. Ada orang 3 orang ni. Tok Imam, Tok Bilal. Mukalah kamu. Ini masalah. Allahu Rabbi. Sekali je berlaku kiamat. Sekali tiu mati habis. Kalau tengah jual pasar raya mati. Tengah beli mati. Nak. Tengah main bola tendang dok dagu. Bola atas palang baru mati habis. Goalkeeper selok-selok ke diri. Lebri kah kejung kakang kaki tak kata. Nah, ni yang disebut di dalam ayat illa sayhatan wahidah ta'khuzuhum wa hum yakhisimun. Tak perlu banyak, tak perlu lama, tak payah war-warkan tentang kiamat. Sekali tiup sangkakala habis mati mengejut. Padahal wa hum yakhisimun, mereka sedang sibuk dengan urusan masing-masing. Kemudian firman Allah Ta'ala, fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ay la yastati'u ba'duhum an yusiya ila ba'din bima lahu min amlak wa ma 'alayhi min duyun bila bal yamutun fi aswaqihim wa mawadhi'ihim wala yatamakkanu min ar-ruju' ila manazilihim allati kanu kharijin anha. Katanya, apabila mereka ditiup sangkakala, tak seorang pun yang mampu untuk berpesan kepada sanak saudara mereka tentang harta benda mereka ataupun daripada hutang-hutang. Maknanya bila ditiup sangkakala ni mati habis dah. Kalau orang sakit nak mati, dia boleh berwasiat. Kalau orang sakit nak mati, dia boleh amanah pesan, suruh jaga lembu dia, pasal dia tak ngejut dah nak pesan. Tak ada. Macam orang insiden sebuah kereta lakung wisuti kacil 6 beradik habis licin, dang lah pesan, tak ada. Tapi kalau sakit tika dah pesan. Cara tu kan dia sakit. Panggil balik belaka. Anak sulung duduk Pulau Pinang balik. Pasal apa? Mak nak mati ni, nak wasiat. Tak apa sihat dah. Tak. Hak kerja Kuala Lumpur balik, hak ngaji di Skudai Johor pun balik, hak ngajar di Kota Kinabalu pun balik belaka. Pasal apa? Pasal mak tak apa sihat dah. Ramai dah orang mari tengok ni, nak pesankan anak-anak benda tak tahu. Nak balik dah belaka anak-anak? Balik lah. Balik nak tengok mak ke nak dengar wasiat harta? Semangat sekali. Wasiat harta. Faham? Bila sapa kat mak, keliling belaka ramai-ramai. Dia mak, kabarlah. Anak-anak nak dengar belaka, ada belaka dah ni mak mak pun besar. Payah nak tepik suara. Kalau mak mati bila-bila. Kalau mak mati bila-bila. Dia kata mak mati tak khabar dia kata. Dia mana tanah Bukit Bayung ke mana? Agak lalu anak. Faham? Tu kan? Betul tak? Ingat kalau mak mati bila-bila, tanang jangan dok tanang. Ayah anak sulung kata, "Cik, nak suruh tanang." Dok. Ingat nak khabar tanah, rumah kedai dinung, nak khabar pitih dalam bank Paling Rimah, nak khabar duit tabung haji.
Ingat ke WSP hari tu zaman Mok hari tu jadi pramugari. Mana dah nak kabar suruh tandang je. Mana dia kalau kau tahu kau nak balik sekarang. Mana tu lah. Sakit punya wasiat. Tu dah wasiat pasal apa? Pasal sakit angsu-angsu. Kalau ngeju dah wasiat. Hutang-hutang boleh kabar. Kalau kita hutang orang kabar. Lebih berat pada ketika sakit. Ayah ada hutang dengan orang ni. Kalau ayah tak nak bayar, mu bayar lah RM1,000. Ambil duit ayah tu, faham? Kena pesan ke anak-anak. Pasal apa? Bila tak bayar hutang, maka mayat menanggung akibat. Maka kita tak mau susah, kita pesan supaya orang laksanakan. Tak dang bila kiamat nak wasiat sebarang harta. Tak dang nak pesan suruh bayar hutang. Bahkan wala yatamakkanuna minar ruju' ila manazilihim lati kanu kharijina anha. Tidak ada seorang pun yang mampu balik ke rumah yang mereka keluar daripada rumah itu. Maknanya bila tiup sengkakala tak datang balik. Dia tak macam sakit perut nak berak. Kalau orang sakit perut dia tubik lalu ke dang kau. Dang walaupun berlari-lari nalai keting pun dang lagi. Faham tak? Tapi kalau ni bapetah mati mengejut sekalian sekali. Itu cerita tentang tiup sengkakala. Kalau kita berasa nak berak, nak pergi Kuala Lumpur, siapa di Marang, kita kabar keriaban berhenti je nak berak. Katanya keriaban kita berhenti pula ke ada kaltek depan tu. Mana bila 5 minit lagi kita boleh tak? Boleh lah. Gitu apa? Tu tahan boleh lagi. Faham tak? 5 minit lagi dapat pula ke daripada seberang Marang. Pasal terlepas daripada Terenah kan? Faham? Tapi kalau kiamat pong tertiup sengkakala, mati mengejut sekaligus beramai-ramai. Kalau nak kecing boleh tak? Kalau kita duduk dalam jabat dia buat kerja tarik surat kadang-kadang berasa nak kecing ada kacing tubik lalu. Dah bangun tak? Bangun nak pergi tandas. Jangan tak? Dia boleh Tuhan beri jarak. Duduk dalam kelas nak pergi tandas. Panggil cikgu dulu akak tangan kata kau ni. Duduk sekolah ni nak khabar ke cikgu nak pergi berak. Dia kata kau ni. Kalau cikgu tu orang putih. May I go out? Gitu. Tu tak? Panda pun. May I go out? Panda man. Nampak jawab tu? Panda. Mana bolehkah saya pergi keluar? Mana keluar tu nak pergi tandas lah. Panda bagus. Dan ni macam hujang-hujang gini ni Nabi suruh baca benda. Ingat tak? Tak ingat tu tak? Beriga. Maknanya minta dengan cikgu nak tubik nak pergi tandas. Pasal berasa nak kecing nak berak. Dia tak tubik selalu. Tak ada orang berasa nak berak. Berak dulu. Jadi susah kalau Tuhan buat gitu. Dia ada gap. Dia ada jarak. Boleh kita tahan-tahan. Hak ni tak ada sekaligus. Minit yang satu, saat yang satu. Mati terbunuh semua sekali. Sehingga yang keluar pada rumah tak dang balik. Hak lenggak tak dang tunduk. Hak tunduk tak dang lenggak. Hak akak tangan tak dang jatuhkan tangan. Hak akak cakur tak dang letak cakur. Mati mengejut sekaligus. Dengan sebab gempita kekuatan. Iaitulah tiupang sengkakala. Dan hari itu hari yang sangat azab. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Kemudian ditiup pula sangkakala, maka tiba-tiba mereka itu manusia daripada segala kubur kepada Tuhan mereka itu bersegera menghadap. Allahu Rabbi. Sebab itulah di dalam hadis menerangkan bahawanya tiupang sangkakala itu 2 kali.
Tiup waktu pertama berlaku kiamat, mati segala yang hidup, binasa segala-galanya. Yang disebut dalam firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan pada hari itu dan selain daripada Allah itu akan binasa belaka, yang ini alam ini, yakni pada tiupan sekekala yang pertama. Inilah ayat dalam surah Yasin yang menjadi dalil bahawasanya tiup sekekala itu dua. Tiup pertama kiamat, tiup yang kedua bangkit dari padang mahsyar, iaitu wa nufiqa fis sur, lalu ditiup pula pada sangkakala, fa idahum minal ajdas, maka tiba-tiba mereka itu daripada segala kubur, ila rabbihim yang silun, kepada Tuhan mereka itu bersegera berhimpun. Sama seperti di dalam surah Al-Ma'arij, yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'a, iaitu pada hari kiamat nanti keluarlah mereka itu manusia daripada segala kubur dalam keadaan bersangatan cepat. Maka bangkit akhirnya dengan tiupan sangkakala yang kedua. Disebut di dalam hadis jarak antara tiupan pertama dan kedua 40 tahun. Tiupan yang pertama hancur binasa segala alam, kosong, tak ada benda, hancur lebur habis. Maka masa itulah tinggal Allah seorang juga, tak ada dah hak lain. Nah, Allah tanya yang pertama, ainal muluk, di mana segala kerajaan besar-besar? Warna hancur lebur habis, warna gamak. Tapi Tuhan tak cakap terganu. Riwayat dalam Quran saja. Yang mendengar, tak ada orang boleh dengar suara Allah. Dah Jibril ambil mana Quran? Ambil dari atas langit waktu turun kepada Rasulullah. Bila cakap jadi bahasa Arab. Faham? Kerajaan yang ada hancur lebur belaka. Tidak ada sebarang kerajaan yang boleh bertahan lama. Rusia 70 tahun. Malaysia berapa tahun? 50. 50 tahun. Ada dah, dorok dah. Kerajaan dinasti hebat-hebat semua hancur lebur belaka. Cina habis Maharaja lecing. Nampak? Oh, Maharaja Cina jangan main. Ngadak dia dah tengok muka, tengok hukum bunuh. Kalau ngadak kena ngakok. Ada dah. Firaun ada habis dah. Byzantium hancur lebur. Lenin jadi Itali. Dulu kerajaan hebat tau. Kerajaan Rom. Rom tengok. Dia tawang 4 benua. Rom ditawang Eropah, ditawang ke utara Afrika. Kerajaan Rom dulu hebat. Ditawang pula akan sebahagian daripada Asia dan pulau-pulau di sebelah apa benda ni selatan, apa benda ni Eropah. Habis 4 benua ditawang oleh kerajaan Rom dulu. Betul tak? Lenin tinggal Itali. Itali boleh 4 benua. Tak, 4-0 bagi Sepanyol. Betul tak? Dah kerja tu hanya pusing. Sebab tu bila naik, bersyukur kepada Allah, kerana Allah punya nikmat. Faham tak? Tak salah kaya, ingat Allah yang beri, bukan kita bijak. Tuhan awak jadi badan besar, katang tak? Dia kan orang, dia bukan semua orang katang. Dia jadi sambung, tubuh dia besar. Bodoh. Padahal Tuhan yang buat, Tuhan yang beri nikmat. Orang lain kan kuru-kuru belaka. Ni tubuh katak je ni, tendo-tendo ni. Tubuh body dada besar macam kita ni. Faham tak? Jangan sambung dah Tuhan hawi kita nak buat apa ni? Default setting dah. Ingat pemberian Allah. Bila ingat, la azidannakum, aku tambah. Ni kerajaan bukan kita saja macam kerajaan Rom. Kita tak macam kerajaan Byzantium. Kita tak macam kerajaan Parsi dulu. Kita tak sehebat kerajaan Firaun. Kita tak sehebat macam dinasti Ming, dinasti Song hak dulu. Kita tidak sehebat kerajaan Langkasuka, Mongkuk dan sebagainya. Wak sombong. Hudud ni rekaan ahli fiqh, bukan dalam Quran. Ni kata sombong. Tua tu tak mau taubat lagi.
Ramai pula tepuk tangan sokong dia tu. Nah, mengaku Islam belaka. Maka bila semuanya dibangkitkan di padang mahsyar, Allah ingatkan dengan peristiwa kerja-kerja haji dan perhimpunan umat manusia di padang Arafah. Padang Arafah ni pakai kain ihram belaka, putih belaka. Nampak? Supaya kita ingat perhimpunan yang paling besar iaitu bangkit di padang mahsyar dengan kain kapang putih. Nah, semua tu tazkirah belaka. Ni dok gi haji sama macam dok gi haji. Nah, jahat pada dok gi haji lagi. Mak lepik dok gi haji lagi. Padang congek utuh kakak cabut blok, bola nasi, makan dengan nasi blok. Tapi ikut ulama, dia pergi haji lawang hudud, betul tak? Dah haji kok mana ni, kena reti haji. Tengok pada siapa makan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Apa ni beri telinga belah. Wahnya ayuh haji. Tak? Bagus, semangat. Tapi balik labbaik Allah pula dah pula. Dia lawan ulama, dia lawan hudud, dia lawan Quran, dia lawan Jamaatul Islam. Apabila Mesir menang parti Islam, ayah haji berduka cita, sedih, marah. Pasal apa? Parti sekular Mesir kalah. Berat punya ayah haji. Ni haji nombor tu ke benda? Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Maka berkata orang-orang kafir, celaka kita pada hari ini. Siapa yang telah membangkitkan kami min marqadina, daripada tempat tidur kami. Guana siapa dia geraknya? Padang dah hari ni, padang dah. Bertepik masing-masing bangkit daripada kubur. Orang yang pertama bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para rasul, para nabi. Kemudian umat masing-masing. Maka berkata orang kafir, kita tak boleh tak tahu cerita ni melainkan datang nabi. Maka nabi cerita pada kita, orang kafir dia kata, ya wailana man ba'asana min marqadina. Celaka dah kita pada hari ini. Siapa gok yang telah bangunkan kita daripada kubur kita, hak kita duduk selama ni. Haza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah barang yang menjanjikan oleh Tuhan yang bernama Rahman. Benar sungguh dah para rasul. Kata sebahagian ulama tafsir, ini perkataan orang kafir laknatullah. Benar sungguhlah apa yang Allah janji, yang ini akan dibicarakan di padang mahsyar. Ya sungguh dah. Dan benarlah kalau gitu para rasul yang mari hari itu. Punah jahanam dah kita hari ni. Nampak-nampaknya nak pasal hak Tuhan janji itu betul. Aku hari itu tak mau ikut agama, lawan agama, persenda agama dan sebagainya. Jadi dua pandangan. Ada ulama tafsir yang mengatakan itu perkataan para malaikat. Nah, yang ini malaikat berkata benar sungguh janji Tuhan yang bernama Rahman, dan benar sungguh segala nabi. Nabi benar kerana nabi dilantik oleh Allah. Wakil rakyat ada benar, ada tak kerana dilantik oleh kita. Wakil rakyat ada cakap benar, ada cakap lebam. Pasal yang tukar lantik kita ada benar, ada lebam. Betul tak? Allah ada lebam? Tak ada. Maka yang Allah lantik semua benar belaka-laka. Dah warna itu kata nak mari tengok orang apa, nak mari tarang. Dah sama dengan mu berbang lah. Mu tukar lantik je kan. Tak? Tu lemah hanya kita ni. In kanat illa sayhatan wahidah fa izahum jami'un ladaina muhdarun. Tidak adalah mereka itu melainkan sekali tempikan
Maka tiba-tiba mereka itu di hadapan kami, mereka dibawa hadir. Artinya apabila mereka hidup, dihimpunkan di sisi kami dengan segera, iaitu tujuannya untuk dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hari yang paling ditakuti oleh para nabi dan para rasul, dan ditakuti oleh penatang-penatang yang tak ada otak. Apabila Nabi menceritakan tentang hari Jumaat, hari Jumaat ini hari dicipta Nabi Adam, hari Jumaat ini hari diturunkan Nabi Adam daripada syurga. Tak nyang kita itu tak, asal syurga turun ke dunia hari benda tak, hari Jumaat. Nampak? Kita tahu. Pendia khabar mu Rasulullah khabar. Rasulullah khabar betul Dan tidak berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Maka hayawan-hayawan berdoa kepada Allah setiap pagi Jumaat supaya jangan lagi berlaku kiamat, kerana dia tahu tentang hebatnya hari kiamat. Itu lebih natang dah pula. Manusia tak ada hal sikit. Itu mayang ni dak dosa Tuhan sayang. Dak apa, dak mayang jahat. Mayang belum tentu baik. Aduh. Gak itu ambil kapur puk atas hidung itu, biar belah dua. Setelah nak jawab. Orang suruh semayang, dia kata apa semayang tu baik. Pakai tudung, tutup orang lah apa, pakai tudung belum tentu baik. Ada pula jawab. Nak cakap gitu boleh. Tak mau ikut hukum hudud boleh. Tak mau ikut ulama boleh. Ada caranya. Nak dedah aurat, nak kedarah harap, nak main judi, nak rambut sejik, nak main beli natang dalam zoo saja, tak mau cara ke ayat boleh. Buat bumi sendiri, duduk puak-puak mu, duduk di nun. Tahu tak? Tak apa lah. Maka bumi kita beli diri pakai amal-amal. Barulah kita kata boleh buat belaka. Sedangkan bumi ini milik Allah. Nak cak divider tu tak ada pitih. Divider dah lah pahu. Tahu tak divider? Batu tengah jalan tu. Dia cak putih hitam. Hak zaman dulu molek buat, zaman ni dak pakai rawat. Betul tak? Nak tengok hak molek gila ladang. Tak rambut ladang tu dia ada divider. Lalu kok Caltech macam tu. Caltech ada divider. Cik tengok divider tu. Bozal langgar dak cok. Betul tak? Hak ada perahu-perahu lubuh. Daripada kita beranuk ada dah divider. Dak pernah cok. Menunjukkan moleknya buatan orang yang dak makan rasuah. Learning divider dia buat. Dia tak pakai tokoh-tokoh itu, dia pakai mesin. Buat pasir siap divider. Dak dancak lagi budak nak balik sekolah ni tak jalan. Naik dengan basikal belah dua divider. Hak dipakai budak basikal naik. Tu bek coh. Coh divider. Basikal budak-budak. Basikal budak-budak siapa 15 tang. Tak lapas. Contoh kata lagi anu kata. Patu dak cak pula. Di wakar tapeh depan apa benda ni, bomba wakar tapeh. Dak ubur lapu, tak ada tiang lapu, ada divider tengah. Ramai mana nyembang. Tok peraih baku pasuk lapala tok peraih, nyembang pagi-pagi. Faham tak? Lori tanah naik dengar langgar, dak nampak, tak ada pitih rupanya nak lama cak. Hak dipakai tu daripada Labuhan sampai ke Ketai, gelap guguk-guguk, dak ada pitih nak cak. 2-3 orang dah patah tekok, patah peha, patah lutut, macam-macam pesen. Jalan dah lakon lagi ni gelap pula. Hak tu naik tadi badai jemerang lek nu. Dah mana pula kereta mari tak kaku belakang. Padahal masuk lek nu. Mana nak cak tu tak ada pitih, dah ada hasil 40,000 seekor. Betul tak? Ada. Hasil benda 40,000 lah yang boleh cakap Arab. Nampak boleh tak? Beli 40,000. Wakzu. Nak wakzu biar senang dulu merakyat. Ni gelap guguk-guguk tu, darat tu, jalan pun macam jaduh.
Dalam Jirangan Jabur, dia tak panggil dah Jirangan Jabur, Jirangan Acul Bu. Nah, baru ni 12 buah kereta pecah ring, cabut, sekates-sekates tak sabar. Kacir, Biba, Wajah, Maybe, Pang, nyanyi kau orang. Nah, Kergong. Naik 7 siri, beli kereta 700,000, macam kereta lembu jadi. Allahu Rabbi. Lepas tu Joli pula Wakzu beli beruk 4 ekor, beruk pandai main komputer. Beli bewok pula, bewok pandai main biola. Ni beli asa pula. Nah, pada tu kali asa tu, ini masalah yang berlaku. Satu kemungkaran yang jelas, iaitulah digunakan sewenang-wenangnya akan duit rakyat. Siang di darat-darat tu gelak gerubu. Nah, Allah Sungai Tong ni kalah gawi dah cakap undang gelak gugut dah malam. Tok Bila 2 kali masuklah telaga. Mana nak pergi bang subuh pelebok bunyi. Macam kenapa Tok Bila kerana jerbah pulak dalam telaga. Dah gelak. Tok Imam kejar dia anjing. Dah gelak lagi. Kapur-kapur ni dah tidak ada keadilan kepada keseluruhan rakyat untuk mendapat prasarana yang merupakan harta rakyat yang Allah beri untuk setiap negeri.